Baju tu kosong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya sekarang berada di atas tingkat atas sebuah houseboat, rumah bot, Masya Allah, yang terletak di pesisiran sungai, kampung Banggo Cempedak, Kuala Terengganu. Masya Allah. Boleh lihat sebenarnya persekitaran di dataran Banggo Cempedak ni sangat indah. Boleh tengok suasananya. Ini tepi sungai ni. Ini adalah suasana di tepi sungai. Okey. Ada gerai-gerai peniaga kecil yang menjual pelbagai makanan tradisional Melayu, Terengganu. Lepas tu pokok-pokok dihias dengan pokok-pokok yang dihias dengan lampu-lampu. Okey. Dan kami ni sedang berada, nanti sikit lagi Encik Suami datang, sedang berada di atas, di tingkat atas houseboat. Masya Allah. Sebenarnya Tuan Cik Muni bersama isteri beliau dan ahli keluarga yang memberikan peluang secara percuma untuk kami, tim dan keluarga kami untuk menikmati suasana berada di atas houseboat milik mereka. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ini adalah houseboat pertama yang dibina dan berada di Sungai Terengganu. Houseboat yang pertama, Masya Allah. Apa ni? Nama siapa adik ni? Wafa. Sekejap lagi, apa ni? Suruh saya dia pergi tukar baju yang sama warna. Biasa kami pakai sama warna. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya sebentar nanti kita akan ada satu ceramah perdana di bawah. Kita boleh nampak di sana tu, dataran tu kan. Ini kan kita berada di atas houseboat. Ni bawah ni. Dek, nanti kan nak minta anak-anak ustazah pun bersiap, sebab nak suruh dia orang rasa suasana ni malam. Kan ada macam-macam gerai ramai-ramai. Jadi minta je Atika dan Sarah, Fatimah dengan Hana nak kena tukar baju. Sebab dia orang dah tukar baju tidur. Sayang kalau dia orang tak sertai ni suasana ni. Okey. Masya, tapi nak kena tengok dia orang tu nanti. Kita boleh tengok suasana. Nampak tak? Nampak cantik dan indah sekali. Kalau tengok belakang saya ni, ini adalah Sungai Terengganu. Selepas selesai nanti kuliah ceramah yang dijangka selesai dalam pukul 10.30, houseboat ni akan digerakkan ke satu kawasan yang mana kawasan itu kawasan yang biasa bagi pemancing. Jadi di sungai ini ikan dan juga udang. Tadi pun anak kami dah dapat udang sekitar ni. Tetapi sebab ini kan dah tepi, jadi orang ramai, jadi suasana bising. Bot ni akan digerakkan ke satu lokasi yang mana di situ biasanya tempat pot pemancing ikan ataupun udang. Pernah diceritakan oleh pemilik bot ni, houseboat ni, dia kata ada pemancing ni, kumpulan pemancing dapat 5 kilo udang galah. Jadi subhanallah, ada area-area tertentu. Kebetulannya sebenarnya pemilik houseboat ini adalah kawan kelas, sekelas dengan emak saya ketika belajar di sekolah Sultan Sulaiman dulu. Masya Allah. Siapa tu kat belakang? Ada orang? Tak ada? Penganjur dah panggil. Oh, penganjur dah panggil, dah bagi signal. Oh, dah ramai ya? Okey, alhamdulillah sekarang kita akan pergi menuju ke lokasi program. Masya Allah, insya Allah, jom.
suara saya dah serak. Sebenarnya dah tempoh seminggu ni kita ada lebih kurang dalam 16 program. Jadi malam ni ada program terakhir bagi jelajah negeri Terengganu. Program terakhir bagi jelajah negeri Terengganu. Allahu Akbar. Dah tempoh 7 hari 14 program. Suara saya untuk malam terakhir 16. Suara saya untuk malam terakhir ni dah perit, makin perit dan sakit sikit. Moga-moga malam ini masih boleh menyampaikan dengan baik. Doakan. Nanti kita kongsikan lagi suasana houseboat ni. Mungkin habis program tu saya pun mungkin tak larat nak menyantuni jemaah yang hadir. Kita segera naik dan kita akan bersama-sama menyaksikan suasana bot ini bergerak. Pemandangan. Inilah suasana. Mungkin kita tak sempat nak sambung live tu, tapi kita kongsikan terus suasana pemandangan Sungai Terengganu pada waktu malam. Masya Allah, houseboat ni boleh memuatkan sehingga 30 orang pemancing dalam satu-satu masa. Tapi untuk keperluan dan kelengkapan untuk menginap, tidur, boleh selesa untuk 15 orang. Dan harga houseboat ni sangat-sangat murah. Saya terkejut. Hanya 1,100 je satu hari satu malam. Dengan ada semua kelengkapan, termasuk untuk masak, dapur yang lengkap, barbecue, dan dia bagi siap life jacket ada 30, siap dengan joran, bilik tidur yang sangat lengkap, tilam, bantal, ada aircon lagi, ruang tamu yang sangat selesa, ada buku-buku dan semua alat permainan untuk anak-anak. Memang untuk family trip lah. Keselamatan safety yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Ada banyak buku-buku bacaan, ada buku-buku macam animals untuk kanak-kanak, dokumentari dan macam permainan apa, chess, kelengkapan TV semua. Subhanallah, dan bot ni baru siap saja sebenarnya dalam hujung tahun lepas dan mula beroperasi pada bulan 1 tahun ni. Okey, kita akan turun sebab pengatur dah bagi signal program kita akan dimulakan. Masya-Allah. Okey, tengok mak saya ada di bawah ni sedang menunggu. Mak pergi sana juga Tak aku dengar pada sini lah. Agak-agak tak dengar. Malu mak dengar. Tak nak Masya dengar, Allah. tak nak dengar lah. Boleh mak malu je mak dengar. Ya. Jangan kata ke mak dah lah. Dok. Kata mak biasa puji. Puji mak. Menceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Seronok tu pergi jalan-jalan sana. Keburukan tak cerita kebaikan je lah. Ya. Bukan ceramah, pergi jalan-jalan tu, tengok sana. Ada banyak jual-jual. Nanti pergi sama-sama. Jadi mak gerak dulu Fazli mana? Mana? Ustaz. Kejap tunggu Ustaz jap. Okey. Sikit suasana houseboat kalau boleh tengok. Tapi agak bersepah sikit. Jap sedang tunggu Ustaz. Bagi tahu dia orang kita tunggu Ustaz jap. Bagi tahu penganjur tu. Boleh tengok. Bismillah. Hana pergi sana. Okey. Ni kita Saya nak mainan. untuk Kamu tak nampak kaki ke dalam live tadi? sekejap je sekilas. Okey. Ni. Tolong Ya. Tak, sekejap je. Nanti boleh ikut Umi. Dek, boleh masuk je, Dek. Siap dah kah? Siap kan, bang? Sorry dah, sebab tak plan. Macam inilah suasana lebih kurang. Tengok kelengkapan dapur apa semua. Sekejap kita akan keluar. Kita penganjur sedang menunggu. Penganjur dah bagi signal. Okey dah tu, comel dah.
Sorry, tak tolong gosok. Okey, 1 minit lagi. Saya sedang menunggu start. Ya, ada 2 tandas. Kat sini ada 2 tandas. Di bahagian belakang untuk mancing barang keperluan apa semua. Dapur yang lengkap. Beranda ni sekeliling beranda. Kita akan gini beranda ni satu sekeliling, boleh jalan keliling bot. Bukan sekarang. Macamnya lepas mak tengah-tengah ceramah. Dia lepas ceramah lah. Tutup dah tu. Duduk. Ya. Okay. Sebab masa ceramah kan lagi ganggu lah mak. Lagi umi. Okay. Biar lu. Okey. Okey, jom kita dah bersedia. Okey, ni kasut siapa? Oh, tak, sorry. Saya ni lagi. Sebab dia belakang dia lembek. Oh, lagilah kasut awak. Tak ada kelas. Okey, Ustaz, jom. Encik suami yang tercinta, yang sangat. Beg saya punya beg. Okey. Tak apa. Awak bawa dulu ah. Okey, jom. Bagi. Ustazah dengan Ya. boleh jalan depan 2 orang. Okey. Okey. Yang lain follow belakang. Boleh ya? Boleh. Cumanya sampai situ dia, sebelum sampai kat bigu tu, jangan langkah laju sangat boleh. Slow. Bagi macam fotografer ambil kau. Macam Okey? pengantin lah. Macam pengantin. Okey, baik. Tinggal pegang tangan ke terpulang. Okey. Boleh ya? Boleh. Tapi mungkin yang lain boleh depan lagi kot. Cumanya Depan daripada kami. Kalau live nak pergi dulu, pergi dulu. Pergi dulu. Betul. Sebab saya tak nak ganggu fotografer. Tak apalah. Boleh korang. Dia minta belakang ada orang kat belakang. Ya, dia minta. Tak dikata kau nak jalan tu biar jauh. Jauh Tak apalah, lah. awak So, pergi saya dulu. jalan dulu, Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya jalan macam biasa. Ada orang sini. Masya Allah. صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فاختفى
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيماني Boleh. Tuan Haji pun? Dan saya tak bagi pengusi Boleh. di kampung. Boleh, boleh. Pak Wahid. Nama dia Pak Wahid. Ramah oh. Masya Allah. Duduk-duduk melata-lata. Allah Akbar Pak Wahid. Tuan Haji. Cuba panggil sekejap Tuan Haji. Tuan Haji Muni. Tak, bukan. Balik. tinggi sikit. Tinggi sikit. Kita tinggikan sikit. Yang duduk di depan ni, apa ni? Ustazah minta sudah di depan. Boleh? Mana? Ni abang kita duduk sini. Terus sekali. Okey. Dia tunjukkan dia suasana. Lagi. Baik. Bagaimana ini? Kosong lagi ni. Ini takat paling mahal ni. Takat paling mahal sini. Tentang syukur bang. Bagaimana? Kosong lagi ni. Esok balik. Oh, nak tanda tangan. Boleh. Masya Allah. Boleh je mari esok. Tapi kalau jadi fungsi
Tak apa Kak Ti, boleh je. Ya. Boleh Kak Ti, sini. Semua dah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya kasihi, lagi diraikan Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun, penceramah kita pada malam ini beserta dengan suami yang mulia Ustaz Tengku Fazli, yang saya hormati Pak Wahid, pengurusi di PKK Bangul Cempedak, usia muslimat keseluruhan muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, sifat Rahman dan Rahim juga kasih sayang Allah masih lagi memberi kita kesempatan, ruang dan masa untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan rahmat dan barakah Allah melimpah ruah ke sisi kita semua, insya-Allah. Kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Tetamu yang baru datang, bahagian hadapan ini banyak lagi kosong. Baik, alhamdulillah, kesempatan yang Allah kurniakan kita pada malam ini untuk sama-sama kita melihat Allah menyebut dalam surah As-Sad. Tiba-tiba jadi macam lain macam dengan surah Asma. Ayat 13. Hujungnya Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kenapa Allah sebut qadir? Nanti akan dijelaskan oleh Fadilah Ustazah, insya-Allah. Dan saya tidak mahu memanjangkan kalam, memandangkan masing-masing tak sabar dan dengar peluang dan ruang yang julung-julung kali yang kita dapat untuk bersama dengan anak Terengganu kita ini. Selama ni tengok dekat FB, tengok dekat TikTok, tengok dekat Instagram, apa sahaja medsos yang ada. Hari ini tengok depan mata, cantik rupawan orangnya. Nak siapa dah alat 7? Siapa dah alat 7 ni? Tak sabar. Nah, insya-Allah kita akan berkongsi sama-sama. Semua orang nak bahagia, tapi bahagia macam mana? Untuk itu saya tanpa melengahkan masa menyerahkan majlis ini sepenuhnya kepada Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun untuk merungkaikan apa itu syukur kunci bahagia. Dipersilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa khabar semua?
siapa yang baik, siapa yang bahagia, siapa yang sedang suka, siapa yang sedang syukur. Angkat tangan belaka. Oh, ada angkat tangan. Tengah sedih ke mana tu? Tengah susah hati ke mana? Nampak orang muda-muda ramai. Masya Allah, ada yang mari dengan mak ayah, ada mari dengan adik-beradik. Masya Allah, ada mari ngetuk, toki. Masya Allah, ni suasana yang baru bagi kita kan. Bila kita ceramah di tempat yang terbuka, tepi sungai pula tu. Oh, dalam gelap. Suami kata dalam gelap. Maksudnya penonton ni dalam gelap ni. Jadi kalau dia tidur pun, kita tak nampak ni. Jadi selamat penonton malam ni. Awak belakang duduk keruh dah. Dia cuma tunggu nak habis, nak tunggu selfie je. Masya Allah, insya-Allah kita nak mula ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belah ni nampak macam ada orang. Belah ni macam tak ada orang. Oh, belah ni mungkin jenis yang kuat sikit suara. Belah sana lemah lembut. Gitu ke mana? Boleh tak saya beri salam lagi sekali, kita jawab dengan mangap? Boleh ke boleh? Subhanallah. Kali ni kita nak dengar mana lagi kuat, belah ni ke belah nu? Sebab belah nu nampak ramai lelaki. Sebab kat rumah biasa siapa buat tepik, puan ke lelaki? Oh, sepakat ulama kata puan. Waktu kagak puan riuh, pagi-pagi riuh dah. Gegar dah rumah. Lepas tu bila masuk waktu bunyi lagi, 5 kali sehari bunyi. Masuk waktu semayang. Waktu makan tak boleh kata gegar rumah, panggil makan semua. Bangun tidur, suruh tidur. Sebab tu suara puan ni memang power lah. Kalau banding suara saya dengan suara suami saya pun, saya menang banyak lah. Ni segak dah ni. Ceramah balik rumah, ceramah juga. Ceramah ketuk lelaki ke anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi salam lagi sekali ni, jangan kalahlah belah ni, malu lah. Kan? Kepada orang puan, orang lelaki, Masya Allah, Allahu Akbar. Kepada para tetamu sekalian, bakal-bakal penghuni syurga Allah, para wanita salihah, anak-anak yang salih-salihah, bakal bidadari di jannah, para lelaki bakal penghuni syurgawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru rasa macam ada orang. Takut buat belakang-belakang gelak-gelak tu bukan orang bimbang juga kan. Kita nak takbir lah sekali. Orang kan wahai takbir. Takbir. Allahu Akbar. Okey, kuat lagi dah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Suara hamba ni bukan suara sebenar. Bunyi macam kasar ni Ustazah. Kejut dengar. Suara segak ni. Dalam tempoh 7 hari malam ni program yang terakhir ni untuk jelajah Terengganu ni, dalam tempoh 7 hari program yang ke-14 dah ni. Habis suara dah. Kalau suara sebenar sedap lagi lah. Ni suara segak ni. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, iaitu Jawatankuasa Pembangunan Kampung Banggul Cempedok. Ini memang hebat. Biasa penganjur pihak masjid ke, pihak surau ke, pihak jabatan ke. Tapi ni penganjur adalah Jawatankuasa Pembangunan Kampung. Maksudnya penduduk kampung ni sepakat untuk menganjurkan majlis ilmu pada malam ini. Kampung Banggul Cempedok. Masya Allah. Banyak buah pedok ke mana ni? Ada tak pokok pedok? Tak ada. Dulu ada. Sejarah lah ya. Sejarah. Menjadi sejarah. Jadi Masya Allah. Terima kasih yang berusaha. Antaranya adalah Ustazah Nur Hayati di sebelah saya ni. Pasangan suami isteri yang hebat, pendakwah di Terengganu. Terima kasih ke Encik Wahid Siddiq. Orang panggil Pak Wahid. Ni orang lama ketua kampung. Abang kawasan lah ni. Bukan abang dah. Ayah tok kawasan. Siapa nak lalu kawasan ni kena lalu ni. Tok kawasan ni. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Kampung Banggul Cempedok.
Seterusnya kepada encik suami Yang Mulia Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Apa khabar? Alhamdulillah. Oh, lembutnya lah. Orang boleh buat banding, ya Allah, siang kata lelaki lembut, nampak suami macam mangak je. Seterusnya Cik Munir Muhammad Nur, mana buah kita ni? Lagi dah sibuk lah, daripada berapa hari dah, berapa minggu dah sibuk ni. Pemilik kepada houseboat tu, yang saya buat live tadi tu, tengah hari tadi tu kan. Dan siapa kali pertama mari sini angkat tangan? Siapa kali pertama baru siapa? Akak ngaku lah kali pertama. Okey, ramai juga. Ni orang kampung ke belakang ni? Oh, patutlah, biasa dah. Yang saya rasa kagum, dataran Banggo Cempedak ni diusahakan oleh penduduk kampung di sini. Betul ke? Maksudnya, oh bukan. Kenapa? Banggo Cempedak, betul lah. Saya sebut betul dah kan? Okey. Maksudnya projek ni diusahakan adalah di kalangan ni dan adalah sumber pendapatan daripada luar yang diusahakan oleh orang kampung. Subhanallah, Encik Munir Muhammad Nur, owner houseboat dan yang berusaha di sebalik tabir untuk program malam ni. Kemudian terima kasih kepada semualah yang berusaha tengok orang kampung daripada tengah hari kami sapa, ramai orang kampung buat persiapan tepat. Siap tepah untuk apa ni? Kita panggil dia kemah, semualah macam-macam lah. Jadinya subhanallah, majlis pada malam ini di luar jangkaan kami. Dok sekalah ada petah ni. Petah ni lama dah ke ni? Ke baru juga? Baru juga. Memang cadar-cadar macam buat konsert itulah. Tak nampak petah ni kan? Maksudnya konsert nasyid, konsert selawat. Kan Tok Ngulu macam mikir konsert lain je. Tak apa kalau konsert hati-hati tapi biar suruh dia nasyid, tak apa. Jadi subhanallah, kita mendoakan dataran Gua Cempedak ni satu hari menjadi satu tarikan pelancongan yang hebat daripada luar dan dalam negara, dan menjadi tempat pembangunan insan yang hebat. Sekarang ni bot yang pertama, tahniah, tepukan gemuruh kita bagi, tepuk gemuruh kepada penduduk penduduk Gong Banggo Cempedak dengan kerjasama penduduk kampung dan daripada inisiatif Cik Munir, isteri dan keluarganya, akhirnya mencetak sejarah bot pertama di Sungai Terengganu. Houseboat pertama. Houseboat di Terengganu banyak di Kenyir, tapi di Sungai Terengganu ni adalah houseboat pertama. Masya Allah, hebat orang Banggo Cempedak. Lepas tu buat pula dataran macam ni, maksudnya orang kampung dah bersedia dah, laluan trafik mungkin akan sibuk. Lepas tu saya pula mula viral, mungkinlah tempat ni akan menjadi tumpuan pelancong-pelancong daripada negeri-negeri lain mesti nak singgah tempat ni. Dan ini akan mewujudkan satu pembangunan ekonomi yang sangat bagus lah. Buka peluang cari rezeki dan pekerjaan kepada penduduk kampung. Pujian dan tahniah kepada penduduk kampung Gua Cempedak. Asyik gua je. Gua Cempedak ni mana? Ada Gua Cempedak kan? Gua Cempedak, Kedah. Okey, Kelantan. Banggo Cempedak, Banggo, jangan tukar Ustazah, Banggo Cempedak. Okey, kita bagi tepukan sekali lagi yang paling gemuruh. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah, ceramah kita malam ini sebelum saya akan kilik. Encik suami pun akan ceramah juga. Jadi biar mukadimah cik lah. Boleh ha? Okey, cik ambil masa dah, saya lebih kurang 10 minit, lepas tu cik dah. Okey. Tajuk kita malam ni adalah syukur kunci bahagia. Okey, buat duduk sebelah masing-masing tu, ahli keluarga ke, orang lain ke, kawan-kawan ke, ada suami isteri ni kan? Dia sebelah-sebelah. Okey, sekarang ni boleh tak nak minta peluk sikit orang sebelah-sebelah tu, tapi kalau suami isteri jangan buat pelik-pelik depan orang. Peluk sikit, peluk orang sebelah-sebelah. Adik-beradik peluk, mak dengan anak peluk. Okey, peluk. Peluk sambil tu cakap alhamdulillah, syukur. Lepas tu ayat ni, wak lelaki peluk, tengok wak lelaki, tengok je. Peluk sikit, kata alhamdulillah, syukur kita hidup lagi. Semua kena buat, sebut alhamdulillah, syukur kita hidup lagi. Alhamdulillah, syukur kita jadi orang Islam.
Kena ikut. Kena ikut apa saya cakap, apa saya royak, ikut. Sambil tu ada orang ada peluk orang sebelah, pegang orang sebelah. Pegang. Tengok tuan ni ada pegang belaka. Tolong cek, malaikat nampak. Semua kata okey, alhamdulillah, syukur. Ikut saya. Kita masih hidup. Alhamdulillah, syukur. Kita ada keluarga. Alhamdulillah, syukur. Kita jadi orang Islam. Alhamdulillah, kita masih sihat. Alhamdulillah, kita ada iman. Alhamdulillah, kita mengenal Allah. Alhamdulillah, kita kenal Rasulullah. Alhamdulillah, Allah selalu beri rizki. Rizki makan minum, rizki keluarga, rizki kasih sayang, rizki boleh belajar, rizki boleh main, boleh tengok TV, boleh macam-macam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Malam ni kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Ingin mencari redha-Mu, ingin mendapatkan syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Imam Al-Ghazali. Anak-anak, sebab saya tengok gambar anak-anak ni. Anak-anak ikut ustazah sebut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni imam besar mazhab Syafi'i kita ni. Imam Ghazali sebut syukur kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Bahkan syukur lebih tinggi daripada iman itu sendiri. Sebab orang yang beriman dan orang yang sabar je boleh bersyukur. Syukur ni, kalau kita bersyukur kepada manusia, kita ucap terima kasih. Itu tanda bersyukur pada manusia. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita ucap Alhamdulillah. Dan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Man lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Siapa yang tak reti nak berterima kasih pada manusia, dia juga seseorang yang tak bersyukur kepada Allah. Sebab itulah bila suami sokmolah ucap terima kasih pada isteri. Isteri pun sukalah ucap terima kasih pada suami. Sebenarnya pasangan ni sedang bersyukur kepada Allah. Suami ni dia royak ke isteri sudah masak, terima kasihlah awak masak, payah-payah, sedap sangat Maggi ni. Maggi je pun. Tapi syukur. Sebab ada orang memang tak ada makanan, Maggi pun tak boleh makan. Ada orang boleh isteri malah, Maggi pun malah masak. Kalau rajin-rajin pun dia letak air panas je. Saya jumpa ramai gini. Saya jadi peruncing rumah tangga. Isteri memang malah, tak mau masak, tak mau buat benda, tak mau ngemas, semua tak mau. Bila suami tak boleh tahan dah ni, marilah jabat agama kat Negeri Sembilan, saya jadi perunding cara. Lepas tu ingat pasal benda, pasal isteri malah, sebab tu nak cerai. Bila saya panggil isteri ni, saya kata apa? Tapi bukan cakap ganuh lah, cakap luar lah. Kenapa ya? Gitu. Dapat gaya sikit. Saya orang ganuh ya. Anak-anak mungkin tengok saya semak tu ceramah, dok macam orang ganuh. Tapi memang boleh sangatlah cakap ganuh. Memang lahir dan membesar di Terengganu, menua je di Negeri Sembilan sekarang. Jadi, Masya Allah, bila tanya bakpa, bukan kita tanya bakpa malah sangat. Kenapa puan? Dia pun cerita, dia kata, Ustazah, saya ni daripada kecil sampai besar, semua mak saya buat belaka. Lepas tu saya duduk asrama, pun bukan saya yang buat. Yelah asrama,
Basuh pun guna mesin apa semua, doa sama penuh pula tu. Habis belajar pun sampai universiti dan sebagainya, memang tak biasa buat kerja rumah. Oh, bisik-bisik apa. Okey. Ni untuk ustaz. Lepas tu, Allahu Akbar. Dia kata semua mak belaka cara. Jadi, lepas dia nikah, dia tak reti mana dan dia rasa dia kekal lagi perangai dia nak seorang cara dan malah. Dia nyapu rumah tapi macam tak nyapu. Dia basuh macam tak basuh. Tak reti nak buat kerja rumah. Sebab itulah antara pendidikan ataupun ilmu yang sangat mahal ibu bapa beri adalah pendidikan menguruskan diri sendiri. Supaya anak-anak berdikari. Ustazah nak tanya ni anak-anak ni, comel-comel depan ni. Basuh pinggan tak rumah? Basuh. Ada jawab dok. Nyapu dah. Rumah nyapu dah. Nyapu. Basuh kain diri dah. Sebab salah dah. Jemur dah. Pandai tak lipat kain? Pandai lipat kain. Baju kolor gosok diri dah. Ya dah. Tolong dah mak ayah masak? Ke tolong makan je? Tolong dah. Mak ustazah, mak ayah ustazah memang didik adik-beradik 10 orang daripada kecil mesti buat belaka. Daripada basuh, jemur, lipat, gosok, daripada sekolah rendah sampai kita pandai dah gosok ni untuk adik-adik ni. Lepas tu tolong sokmo dapur, time masak. Lepas tu kena ngemah diri, kena pandai dah hidang-hidang makanan atas meja. Lepas je siap makan, kemah-kemah bersih, kita bagi semua tugas. Bila tangan kita biasa buat kerja rumah, senang. Walaupun lepas tu ada anak kecil-kecil jadi cekap. Kerja rumah tu walaupun nampak susah jadi senang sebab dah biasa daripada kecil. Hari ni ibu bapa manjakan anak-anak, dapa. Gigi rehat balik sekolah penat. Lepas tu mak masak, ayah masak, contoh mak masak siap hidang baru panggil anak. Mari makan. Lepas dah siap makan dapa pergilah ni buat kerja sekolah. Lepas tu mak ayah lah buat belaka, basuh kain apa semua siap gosok, anak tinggal tunggu nak di sekolah je. Sebenarnya pendidikan yang penting supaya anak itu tahu bersyukur dan berterima kasih, supaya anak itu melalui proses susah payah menguruskan rumah tangga. Kalau dah anak ni tak rasa rupanya buat kerja rumah ni susah dan payah, dan dia tak jadi seorang anak yang bersyukur. Sebab saya biasa dengar ibu-ibu, ayah-ayah yang tua-tua ni, ibu-ibu lah mocik-mocik ngadu ke saya. Ustazah, mocik penat lah. Apa mocik? Anak-anak memang dah besar-besar, dah berkahwin, dah ada anak. Tapi bila musim balik cuti-cuti, saya juga yang masak. Anak-anak buat alasan nak makan air tangan mak. Saya juga yang masak sekian-sekian. Saya juga yang kemas. Anak-anak cucu-cucu sibuk dengan TV, sibuk dengan telefon. Lepas tu dia kata sebenarnya betul apa yang saya dengar Ustazah ceramah. Saya memang manjakan anak daripada kecil. Akhirnya anak ni jadi anak yang kurang bersyukur sebab dia tak tahu bagaimana susah melakukan kerja-kerja rumah itu bukan perkara yang mudah. Saya pernah buat program. Program mana? Program ni adalah program pasangan suami isteri yang berkahwin lebih 20 tahun. Jadi bukan lebih 20 tahun, lebih 30 tahun ke atas. Wak mari pasangan yang umur 50 tahun, 60, ada pasangan 70. Masa tu saya kerja Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Nama program tu program I Love You. Maksudnya nak pasangan suami isteri ni supaya kasih sayang tu sentiasa membugar, bergebu-gebu. Kasih sayang gebu, menggebu-gebu kasih sayang. Lepas tu Masya Allah ada aktiviti ni. Saya minta, saya kata okey sekarang waktu rehat, petang nanti pukul 5 masuk dewan, bawa 2 pasang baju isteri, 2 pasang baju suami. Masing-masing tak tahu nak buat benda ni, nak buat aktiviti apa ni. Marilah bawa baju. Lepas tu baju buat molek-molek lipat, saya kata sekarang kembah. Bahasa kita kembah kan. Maksudnya kita buat sepohkan. Lepas tu saya kata okey dalam tempoh 1 minit kita tengok isteri lipat kain dulu. Isteri pun lipat pula. Lipat atas angin pun ada kan. Oh comel je. Lipat atas angin letak. Lipat atas angin letak. Kejap je. Tak sampai 1 minit.
Oh, molek dah. 2 pasang, 4 pasang. Lepas tu kita pun kata, okey sekarang giliran suami pula lipat. Giliran suami. Dalam 1 minit kita nak tengok suami lipat. Suami lipat kelang kabut dok jadi dengan gulungnya. Dengan asal jadi je pak mak. Lepas tu saya tanya, pocik-pocik sekalian, haji-haji, susah ke senang lipat kain? Saya baru tahu lipat kain ni susah. Selama kahwin ni isteri semua lipat kain. Saya kata tu baru kerja yang sikit. Yang nampak kerja-kerja rumah yang dibuat setiap hari nampak mudah, sebenarnya menuntut sabar, walaupun penat, demam tetap buat. Jadi banyakkanlah bersyukur dan berterima kasih kepada pasangan. Kita orang perempuan kena semua terima kasih pada suami sebab dia banyak sabar dengan kita. Suami sabar dengan isteri. Dua-dua kena terima kasih. Anak-anak kena selalu cakap terima kasih pada mak ayah. Semua dak ni royak terima kasih ni. Ya dak ni. Semua dak royak terima kasih. Bila mak atau kat sekolah, terima kasih Umi, terima kasih Abi, terima kasih mak, terima kasih ayah. Bila mak ayah ambil kat sekolah, kena ucap terima kasih. Terima kasih mak, terima kasih ayah. Ambil kita kat sekolah. Betul. Buat apa? Betul tak ayat tu? Lepas tu, bila makan, ada makanan lepas makan, kena biasa sebut makasih mak, makasih ayah. Royak tak gini ke tak royak langsung? Subhanallah. Kena royak ni. Malam ni santai-santainya ni. Tak boleh seria sangat ni ceramah ni. Boleh tak ceramah gini ni? Cakap-cakap ni. Boleh Mana mak ayah? Mana mak? Mak ada. Ni mana mak ayah? Ada. Mak depan. Mak tepi. Siapa yang mari sini ada mak ayah dia sama? Angkat tangan siapa ada mak ayah? Angkat tangan siapa ada mak ayah dia? Okey, ada mak ayah. Okey, sekarang ni peluk mak ayah, cakap terima kasih. Peluk mak ayah, peluk cakap terima kasih. Dia ada yang malu peluk kita je cakap makasih mak, besarkan kita, makasih ayah. Sayang mak, sayang ayah. Siapa mari sini dengan suami dia? Mana? Ada siapa mari dengan suami angkat tangan? Masya Allah. Siapa mari dengan isteri? Ada ramai suami kena paksa mari ni. Isteri ajak juga, marilah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sebuah keluarga yang saling berterima kasih. Sebab itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak apa. Jangan bimbang, tak apa. Budak-budak nangis tak apa. Santai-santai je ni. Okey, sebelum saya beri kepada encik suami ni, saya nak cerita satu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Nama siapa? Abu Kilabah. Sekali lagi, Abu Kilabah. Masya Allah. Okey, Abu Kilabah ni daripada riwayat yang banyak dan masyhur kisah dia. Dikatakan, ada yang sumber mengatakan Abu Kilabah ni adalah sahabat Nabi yang terakhir. Maksudnya lepas beliau wafat tak ada dah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni maksudnya adalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan dia pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sekali, dia terus dapat gelaran sahabat Nabi. Ada yang hidup zaman sama dengan Nabi tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi, maka dia tak boleh dipanggil sahabat Nabi. Jadi Abu Kilabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling tua pada zaman tersebut dan yang paling panjang umurnya. Bukan paling panjang tapi paling tua. Boleh jadi dia sempat masa dia remaja ke dia masih kanak-kanak, wallahu alam. Tetapi dia adalah sahabat Nabi yang terakhir. Bila lepas dia wafat tak ada dah sahabat Nabi. Satu ketika ada seorang lelaki, dia musafir di padang pasir. Lepas tu dia nampak ada satu pondok yang sangat buruk. Sangat buruk. Dengar tak ni? Nak dengar tak cerita ni? Okey, ada seorang lelaki, seorang pemuda, dia jalan di padang pasir. Lepas tu dia nampak ada satu pondok yang sangat buruk. Dia pun berhenti, dia pun tengok sebab dia bagi salam. Tetapi dia tak dijawab. Lepas tu dia intai-intai, dia nampak ada seorang lelaki yang sudah tua.
dalam keadaan matanya buta, kedua tangannya kudung dan kedua kakinya juga kudung. Maksudnya dia tak boleh nak bergerak dan matanya buta. Tetapi mulutnya tak berhenti berzikir memuji Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, berselawat, tak berhenti-henti, istighfar, tak berhenti-henti. Kemudian, yang lelaki ni pun bagi salam dengan lebih dekat lalu dijawab. Lepas tu, dia pun bertanya, daripada tadi, dan memang rumah tu buruk dan tak ada apa-apa, rumah orang susah miskin sangat. Dan lelaki tua ni duduk seorang diri. Lalu pemuda ni pun bertanya, apakah yang kamu syukuri? Sebab saya dengar kamu tak berhenti-henti bersyukur. Lalu dia kata, aku mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Lalu lelaki ni pun tanya lagi, nikmat apa yang begitu banyak sedangkan kamu aku lihat serba kekurangan. Dengan mata kamu yang buta, dengan kedua tangan dan kaki kamu yang kudung, apa yang kamu syukuri? Lalu Abu Kilabah ni jawab, aku bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kepadaku lidah yang mampu bersyukur kepadanya. Aku bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan aku lidah yang aku mampu memujinya. Dan aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Yang kedua ialah seorang anak yang soleh, anak yang baik, yang mana anak inilah yang selalu membawaku ke rumah Allah. Anak inilah yang membantuku untuk melakukan solat dan ibadah. Namun dah 3 hari dah aku tidak didatangi. 3 hari dah anakku ni keluar daripada rumah tak balik-balik. Lalu Abu Kilabah ni kata, boleh tak tolong cari manalah anak aku ni? Di manakah anak saya ini, tolong cari boleh tak? Sebab apa? Dah 3 hari tak balik. Jadi lelaki ni pun keluarlah mencari di padang pasir, lalu melihat ada mayat. Rupanya itulah anak lelaki. Anak lelaki bagi lelaki yang buta ini. Telah pun mati dan meninggal dunia di padang pasir, diterkam oleh binatang padang pasir. Lalu lelaki ni serba salah. Nak cakap macam mana ni kepada lelaki tua yang buta ni. Dan lelaki ni dia tak kenal pun ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah, yang disebut-sebut. Subhanallah. Lalu lelaki ni kembali semula ke pondok yang buruk ni. Lalu bertanya soalan. Sebab tak reti nak cakap, tak sampai hati ni nak cakap. Dalam keadaan fizikal yang sangat uzur, anak yang selalu membantu sudah mati. Lalu lelaki ni pun bertanya, wahai lelaki tua, pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Ayub AS? Ya, aku pernah mendengar. Apakah yang kamu ketahui apabila Nabi Ayub diuji dengan sakit yang sangat berat? Dia bersabar dengan ujian Allah. Dan apakah yang Nabi Ayub buat apabila semua anak-anaknya meninggal dunia? Dia bersabar dengan Allah. Apakah yang Nabi Ayub lakukan apabila segala usaha perniagaannya semuanya hilang, bankrupt, semuanya hartanya hilang? Dia tetap bersabar dengan Allah. Kemudian barulah dia sanggup nak beritahu bahawasanya anak lelaki satu-satunya, anak lelaki bujangnya telah meninggal dunia. Dan Abu Kilabah ni bila dia dengar anak lelakinya meninggal dunia, tahu tak apa yang dia jawab? Dia jawab begini, Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan keturunanku daripada melakukan maksiat. Kerana dialah satu-satunya keturunan yang aku ada. Maka setelah dia mati, tidak ada lagi kerusingan bagiku dan dia meninggal sebagai anak yang soleh. Alhamdulillah. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa minit, Abu Kilabah menarik nafas dalam keadaan dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Lalu Abu Kilabah pun wafat. Setelah beberapa minit, pemuda ni duduk seorang. Dia tak tahu macam mana nak buat, nak uruskan ni. Sedangkan dia seorang diri. Dan tiba-tiba ada 4 pemuda berkuda datang. Lalu 4 pemuda berkuda datang ni singgah, lalu bertanya apa yang berlaku. Lalu pemuda yang berjumpa dengan lelaki tua ni pun ceritalah apa yang berlaku sekian-sekian. Ketika itu telah ditutup wajah Abu Kilabah. Setelah itu 4 pemuda yang baru datang ni, yang mungkin kebetulan lalu dan singgah ni,
Dia kata bukakan kain penutup wajah lelaki tua ini. Bila dibuka, empat-empat pemuda ini pun terus turun dan cium dan menangis. Lepas tu pemuda berempat ni bertanya, adakah kamu tidak mengenali beliau? Tidak. Inilah sahabat Nabi yang dipuji, yang terpuji, yang akhlaknya sangat mulia, yang kedua matanya tak pernah melakukan maksiat, yang kedua tangan dan kakinya tidak pernah melakukan maksiat. Dan inilah antara sahabat Nabi yang dilantik oleh khalifah untuk menjadi hakim tetapi ditolak. Maksudnya seorang yang alim, seorang yang saleh, seorang yang bijak, sampai nak dipilih untuk jadi hakim tapi dia tolak dunia, dia tolak jawatan, tolak semua, dan dia membawa diri bersama dengan anak lelakinya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak, sebenarnya mata ni nikmat Allah antara yang paling besar. Tapi Allah beri kita percuma, boleh nampak, boleh tengok semua. Pernah tengok tak orang buta? Pernah tengok ada orang buta? Dia jalan pun gagah-gagah, betul tak? Kalau Ustazah Mita ni, anak depan ni, nama siapa ni? Nama siapa? Mawadah, Masya Allah. Kalau Ustazah Mita Mawadah tutup mata, lepas tu Mawadah jangan buka, Mawadah pun jalan keliling, lepas tu mari mula tempat duduk. Boleh tak Mawadah? Mawadah tu tengok jalan tu, susah ke senang nak lalu tu? Tu tengok. Boleh tak Mawadah jalan, tutup mata belakang, lepas tu mari pula? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau Mawadah sanggup buat, kita akan nampak Mawadah jalan dengan gagah-gagah. Kemungkinan besar sebab tak yakin akan turun pegang tanah, takut salah masuk ke sungai. Sungguh kita ni cubalah seminit je jalan, 2 minit jalan, walaupun dalam rumah kita pun buat biasa dah ni, tutup mata, kita akan rasa sesak nafas, kita akan rasa debar-debar, kita akan rasa macam bukan tempat yang kita biasa. Kalaulah 2 minit saja kita cuba test tak gunakan nikmat mata, kita dah rasa dah azab dia. Bayangkan orang yang Allah tarik, Allah tak beri nikmat mata, dia tak pernah tengok muka dia sendiri. Tak pernah terbayang muka tu rupa macam mana, hidung tu rupa macam mana. Dia cuma boleh rasa, tapi dia tak boleh nak bayang. Macam mana orang cerita bukit, oh besarnya bukit, dia tak boleh bayang bukit tu gana. Bila orang kata warna merah, hijau, putih, tak boleh bayang, sebab hidup dia hitam dan juga cahaya-cahaya putih. Bila kata ni daun, dia boleh rasa tapi tak pernah nampak rupa daun. Ada seorang orang alim ni, orang soleh, dia menghafal Al-Quran. Lepas tu bila ditanya, apakah sesuatu yang paling engkau rasa kesali, dan dia buta mata dia, dia kata, aku tidak pernah kesal dengan Allah tidak berikan aku nikmat mata. Aku tidak diberikan nikmat mata, aku tak pernah kesal. Aku sentiasa bersyukur. Cuma dalam hatiku sentiasa tertanya-tanya tentang 2 ciptaan Allah. Kerana inilah di antara 2 ciptaan Allah yang paling banyak Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu bukit bukau dan juga langit. Bukit bukau dan juga langit. Satu lagi yang dia sebut adalah laut. Dia kata inilah makhluk Allah yang dia nak sangat tengok. Sebab dia kata kalau manusia, insya-Allah dia boleh tengok balik. Nak masuk juga dia. Confident je kan? Beli mana tak tahu confident ni. Masya Allah. Tuan puan sekalian, dia kata kalau manusia, insya-Allah kalau dia masuk syurga esok, dia boleh tengok balik rupa manusia. Sebab dia percaya Allah akan beri dia mata semula. Tetapi dia tak tahu nanti di syurga, kalau boleh masuk syurga, dia boleh tengok tak keindahan laut, bukit bukau yang disebut dalam Al-Quran yang selalu dia baca. Bayangkan. Tapi sebab Allah bagi mata kita percuma ni, kita tak rasa mata ini nikmat yang sangat hebat. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang kaya, dia sakit mata sampai mata dia tak boleh nampak. Lepas tu dia tawarkan, siapa yang boleh bagi mata dia sebelah je, dia nak sebelah je, dia nak, bukan nak dua-dua belah. Dia kata dia nak bayar 2 juta. Siapa sanggup nak jual mata dia dengan 2 juta kat tangan? Amat tengok. 2 juta.
boleh buat rumah, ada lift, ada kolam renang. Tambah 2 juta. Okeylah, 10 juta, 10 juta. Tambah kau? Sebelah je. Boleh lagi tengok sebelah. TikTok. Allahu Akbar. Tambah barulah kita sedar. Yang kita duk tengok rumah orang besar, kita tengok orang kaya sedapnya, kereta besar sedapnya, toke houseboat sedapnya. Kan? Kita tengok orang makan sedap-sedapnya. Kita tengok orang tu comel, sedapnya jadi orang comel, sedapnya jadi orang handsome. Rupanya pada diri kita ada nikmat yang tak ternilai. Walaupun dengan nilai 10 juta, 20 juta, mata ni, ini baru cerita bab mata. Walaupun orang nak beli dengan berapa jumlah pun kita takkan jual. Tapi Allah beri kita percuma sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat mata. Sebab itu tajuk syukur ni, ibu-ibu muslimin muslimat, bersyukur ni ada 3. Bersyukur dengan hati, dengan merasa syukur sungguh-sungguh dalam hati, merasa syukur dan berterima kasih kepada Allah dengan hati. Syukur yang kedua, iaitu syukur dengan lidah, ucap alhamdulillah, puji Allah, tasbih, berzikir kepada Allah. Syukur yang ketiga, iaitu syukur dengan perbuatan, iaitu mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan bersyukur dengan anggota badan. Mata jaga jangan tengok benda maksiat, tangan jaga jangan tulis benda mengarut, telinga jaga, kaki semua jaga. Itu tanda syukur pada Allah. Okey, bersedia? Boleh tak 2 minit ni? Boleh 2 minit Lepas ni cik suami pula ceramah. Lepas tu Pak Wahab pula ceramah. Pak Wahid pula marah isteri Pak Wahid. Pak Wahid pula ceramah. Lepas tu Ustazah pula, lepas tu Abi. Saya nak cerita kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi kita. Pada satu malam, dalam pertengahan malam, Nabi biasa bangun tahajud bukan lewat macam kita dekat nak subuh. Nabi bangun dalam pukul 1, pukul 2 Nabi dah bangun. Dan apa yang Nabi buat, Nabi tepuk. Masa tu Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang bernama siapa? Sayyidatina Aisyah. Lepas tu Nabi tepuk isteri Nabi Aisyah ni. Nabi tepuk, wahai Aisyah, wahai anak Abu Bakar, wahai isteriku Aisyah, aku mohon izin denganmu untuk aku bangun bertemu dengan Tuhanku. Bayangkan akhlak Nabi ni, bila nak tinggalkan isteri di tempat tidur, Nabi siap royak, siap ayat tu minta izin. Padahalnya bukan nak pergi tengok bola, bukannya nak pergi tengok, nak pergi marching, bukannya nak pergi lepak, nak bangun untuk buat ibadah pun akhlak Nabi ni punya sopan, punya baik akhlak. Nak bangun ibadah pun royak dulu patah ke isteri. Sebab bimbang kot isteri bangun tengah malam tengok suami tak ada sebelah, tertanya-tanya. Lalu Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, aku mencintai apa saja yang kamu cintai. Maksudnya aku suka apa saja yang kamu nak buat. Maksudnya Aisyah kata tak apalah, pergilah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun solat. Aisyah pun tak tidur. Aisyah perhati je suami dia ni, Nabi Muhammad SAW, melakukan ibadah solat malam. Nabi solat dalam keadaan menangis. Dan dalam setiap rakaat Nabi baca surah yang panjang-panjang sampai berkaki Nabi bengkak. Dan Nabi menangis dalam keadaan solat, dalam keadaan menangis teresak-esak. Berdiri menangis, rokok menangis, iktidal menangis, sujud lagi Nabi kuat menangis. Dan Nabi solat dalam keadaan menangis begitu daripada tengah malam dalam 2-3 pagi sampai subuh tanpa henti. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis sampai begini sekali dan solat sampai begini sekali? Sedangkan dosa kamu telah diampunkan Allah, sedangkan kamu telah dijamin syurga. Lalu apa soalan Nabi? Wahai Aisyah, salahkah sekiranya aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aku hanya nak bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat. Ibu-ibu muslimin muslimat, kalau kita tahu rumah Rasulullah sangat kecil, boleh jadi besar lagi dapur rumah kita. Boleh jadi besar lagi tandas rumah kita kalau ada orang tandas rumah dia besar-besar. Rumah Rasulullah sangat kecil.
Tempat tidur alah pelepoh tamar je. Bantal pun tak ada. Bantal pun dibuat, kalaupun ada setengah tu isi Nabi buat pun daripada benda yang keras. Makanan, Sayyidatina Aisyah pernah cerita dekat anak saudaranya Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, pernah di rumah para isteri Nabi tidak pernah berasap dapurnya selama 3 bulan berturut-turut. Kita tak berasap sebab sibuk wasak, lepas tu belilah semua makanannya. Bukan sebab tak ada makanan nak masak. Tetapi isteri Nabi ni cerita, Aisyah cerita, pernah 3 bulan berturut-turut tak ada apa-apa yang boleh dimasak, tak ada makanan. Lalu Abdullah bin Zubair ni, anak kepada Sayyidatina Asma, tanya, apa yang dimakan oleh Rasulullah dan ahli keluarga? Kami makan apa yang diberikan oleh jiran. Kadang jiran beri susu, kadang jiran ada beri roti. 3 bulan kami tak ada makanan. Bayangkan ya, Nabi ni seorang kekasih Allah. Kalau minta dengan Allah perbadaraan dunia, kekayaan Allah pasti bagi. Tetapi Nabi sangat takut sekiranya Nabi memilih untuk hidup bukannya nak kaya raya senang sikit, umat Nabi akan semakin lalai. Sebab itu Nabi bersabda, aku tidak bimbangi umatku diuji dengan miskin, aku tidak bimbang. Sebab ramainya penghuni syurga di kalangan orang yang fakir, miskin dan sabar dengan kemiskinan. Tetapi aku bimbangi adalah umatku akan diuji dengan kekayaan yang melimpah seperti umat terdahulu. Sebab itu kalau kita nak banding dengan Nabi, kita tidur sedap, kita makan sedap, kita jalan sedap, semua sedap. Tapi Nabi semua tak ada. Tetapi Nabi bersyukur macam Nabi mempunyai nikmat yang begitu banyak. Allahu Akbar. Satu lagi kisah Nabi. Memang santai kena cerita-cerita, tak boleh serius sangat. Baru sedap. Sedap tak dengar cerita? Sedap. Satu ketika Sayyidatina Aisyah ikut rombongan Nabi. Saya tak ingat ikut rombongan ni pergi perang ataupun rombongan dakwah, tapi ikut rombongan Nabi lah. Dalam rombongan tersebut, Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Aisyah pun ikut sama. Lalu ketika itu berhentilah berehat di satu tempat. Berhenti rehat di satu tempat. Kan padang pasir bukan ada rehat. Berhenti rehat pun di bawah terik matahari. Berhenti rehat di satu tempat. Unta pun semua duduk-duduk congok. Masa tu Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, wahai suamiku, aku kehilangan rantai. Rantai aku hilang. Tolong cari wahai suamiku. Rasulullah pun minta sahabat-sahabat Nabi rombongan ni semua cari rantai Aisyah yang hilang. Semua sahabat Nabi sibuk duduk cari sampai berjam-jam. Cari tak jumpa. Cari bawah terik matahari di padang pasir. Sampailah sahabat-sahabat Nabi ni dak puas hati, dah gerang dah ni. Habis masa lama sangat dah berhenti cari kalung ni, tak jumpa-jumpa ni. Sahabat Nabi pergi jumpa Abu Bakar, pergi mengadu. Wahai Abu Bakar, anak kamu Aisyah ni menyebabkan perjalanan kita dah lambat. Dan untuk pengetahuan kamu wahai Abu Bakar, air semua dah habis. Dan tempat kita berhenti ni tak ada sumber air. Dan semua dahaga ni bawah terik matahari, air di bawah bekas semua dah habis. Baik kamu pergi cakap dengan anak kamu Aisyah tu, supaya lupakanlah kalung dia, kita teruskan perjalanan. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bila pergi kemah yang dibina tu untuk Aisyah dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah sedang tidur di atas riba Aisyah. Sebab Rasulullah pun penat juga dok cari kalung ni, isteri ni dok jumpa-jumpa. Kemudian tahu tak Abu Bakar buat apa? Abu Bakar geram, nak cakap dok leh sebab Nabi tengah tidur atas riba Aisyah. Abu Bakar pergi cubi anak dia kuat-kuat. Cubi sebab dia geram. Sebab anak dia ni perjalanan jadi terhenti. Saya dah cubi betul. Semua bimbang takut saya cubi betul. Saya Abu Bakar cubi anak dia sampai Aisyah menahan sakit tapi tak bergerak. Sebab tak mahu Rasulullah terjaga. Buat Rasulullah pun penat dan dalam keadaan dahaga tertidur. Ini daripada riwayat yang sahih. Jarang orang cerita-cerita ni. Saya pun baru baca dalam buku yang saya baru baca. Lepas tu Rasulullah tertidur sampailah ke pagi, awal pagi. Lamalah maksudnya tertidur lepas dah selesai ni, bukan tinggal solat lah ni. Musafir kan jamak. Lepas tu bila Nabi dah tersedar dan nak melakukan solat,
Tahukah apa yang berlaku? Turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan syariat tayammum. Syariat tayammum. Masya Allah, syariat tayammum. Sebab berhenti di padang pasir dan keadaan air minuman semua dah habis. Maksudnya, rupanya apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku tu sebenarnya Allah nak turunkan syariat tayammum. Bila Nabi terkejut dan nak solat, maka Nabi pun menerima wahyu daripada Allah tentang syariat tayammum. Lepas tu Nabi terus ajarkan pada sahabat, sekarang kita tak ada air dan kita akan solat, maka Nabi ajarkan cara bertayamum menggunakan tanah dan pasir. Menggunakan tanah. Lalu Nabi pun berkata, walaupun orang tengah nak marah kat isteri ni, Nabi pun bersyukur. Nabi kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita dalam keadaan kita sukar. Susah ni, penat cari kalung isteri ni, semua tengah susah hati, nak air tak ada. Tetapi Allah menurunkan satu rukhsah bagi kita, iaitu kita boleh bersuci, mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar menggunakan tanah. Lepas dah selesai semayang, Aisyah pun dah reda, kalung dia tak jumpa. Bangunlah unta, rupanya kalungnya di bawah unta dia. Kan duduk cari tak jumpa, rupanya kalung tu duduk bawah unta Aisyah yang duduk tu. Bila bangun unta, jumpalah kalung. Sebenarnya Allah nak uji Rasulullah, nak uji para sahabat, adakah mampu bersabar. Tetapi Rasulullah tunjuk Rasul bukan hanya mampu sabar, Rasul juga mampu bersyukur. Bukan marah ke isteri dia, buat nyusah je, ramai orang apa semua, lambat perjalanan tak. Nabi mencari hikmah. Di sebalik itu akhirnya Allah turunkan wahyu. Untuk makluman, Aisyah ni memang special. Bahkan dikatakan wahyu diturunkan tidak akan turun melainkan ketika Nabi bersama dengan Aisyah di rumah. Wahyu turun juga di luar rumah, tetapi tak akan turun wahyu ketika di rumah melainkan di rumah bersama Aisyah. Kalau Nabi berada bersama dengan isteri-isteri Nabi yang lain, malaikat Jibril tak akan datang untuk turunkan wahyu. Tetapi diturunkan juga di luar-luar rumah. Tetapi kalau di rumah, hanya ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Mudah-mudahan beberapa kisah dan beberapa kupasan tentang syukur tu, kerana ikutkan macam dah habis masa dah ni. Patut sampai pukul 10 je, sekarang 10.30. Berapa orang tengok cara live ni? Oh, ada 3,000 lebih yang tengok. Yang duduk di dataran dalam 30,000 ni lebih kurang. Pusing-pusing tunjuk. Subhanallah, sebenarnya kita berada di tepi sungai yang sangat indah, Sungai Terengganu. Cuaca pun rasa macam angin-angin sejuk gitu dah. Subhanallah, majlis diserahkan kepada Yang Mulia Encik Suami tercinta Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Sebenarnya saya lupa nak sebut, mok saya ada tu kat bok tu. Dah tahu ke mok saya mari sini dah. Bok saya pula sudah marah dah lah. Tuan Cik Muni. Dah nak kabur mak saya ada dekat bok tu. Masya Allah, dengan anak-anak semua ada. Okey, silakan. Saya rasa setakat itulah perkongsian saya tentang bab bersyukur. Sebab saya nak Encik Suami sambung, lepas tu kita kembalilah kepada pengerusi. Mungkin ada ucapan sikit daripada Tok Ketua kita. Tok Ketua pun mengantuk dah, biasa tidur dah. Biasa kalau masa ni tidur dah. Duk pasal pula orang ajak naik dah atas petang. Nak tidur pun sebesalah kan, malu orang tengok. Ganda? Jadi subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Ucapan Maha Suci Allah Subhanallah dan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akan memenuhi, pahalanya tu memenuhi antara langit dan bumi. Besar sangat pahala. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa selepas mayang, selepas solat, lepas mayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, lalu dia membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia menyudahkan dengan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
maka diampunkan Allah baginya segala dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni banyak sebab laut tak pernah berhenti berbuih. Laut mesti ada ombak besar ke kecil dan sentiasa ada buih. Itulah kita manusia yang banyak dosa dan tak pernah berhenti buat dosa. Jadi lepas mayang, lepas ni ibu ayah, suami isteri, anak-anak, janganlah gaduh lepas mayang terus nak buat nak kerja itu ini. Janganlah bangun melainkan kita dah baca zikir yang Nabi tinggalkan. Sebab zikir itu adalah sebagai tanda syukur kepada Allah, dan ganjaran yang Allah beri adalah akan diampunkan segala dosa dan ditambahkan nikmat. Saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Dan sekiranya kamu kufur, kamu tidak bersyukur, maka nanti kala azabku yang amat pedih. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah, Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ja'alna minat tawabin, minal mustaghfirin, minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa beristighfar, dan yang sentiasa memohon ampun daripada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, minas sabirin, minas siddiqin, minal mukhlisin lahuddin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa membenarkan agama-Mu, membenarkan ya Allah kalimah-Mu. Hamba-Mu yang sentiasa berkata benar, hamba-Mu yang ikhlas dan hamba-Mu yang sabar. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, bantulah ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, dan janganlah kami daripada azab dan juga menjadi golongan ahli neraka-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk sentiasa berzikir memuji-Mu, berzikir mengingati-Mu ya Allah. Dan bantulah kami ya Allah dalam memperelokkan amal soleh kami, amal ibadah kami ya Allah, dalam memperelokkan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan suami isteri yang soleh dan solehah, yang saling sabar dan saling menghormati, saling menyayangi, saling melengkapi, saling memaafkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ibu bapa yang misali, ibu bapa yang ikhlas dalam membesar dan mendidik anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak penyejuk hati dan penyejuk mata ya Allah. Anak-anak yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami seorang anak yang baik kepada ibu bapa kami, yang sentiasa berbakti dan ringan tulang membantu, sentiasa menawarkan pertolongan buat ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad, umat yang baik ya Allah. Umat yang menyambung perjuangan Nabi, yang menyebarkan agama ini, yang menyebarkan kebaikan, yang mencegah kemungkaran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah. Pemimpin yang membawa sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Ya Allah, pelihara dan jagalah, berilah kekuatan dan panjangkanlah umur pada alim ulama ya Allah. Kerana mereka lah pasak kepada bumi, pasak kepada agama ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan berkat-Mu ya Allah kepada penganjur majlis pada malam ini ya Allah, yang berusaha segalanya ya Allah di sebalik tabir, yang banyak mengorbankan harta benda, masa dan tenaga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di sini pada malam ini ya Allah, di tepi ciptaan-Mu yang terhebat, antara yang terhebat iaitu sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, dan hidupan di dalamnya yang sangat misteri ya Allah. Engkau mengaturkan segala-galanya begitu sempurna dan indah. Daripada air sungai inilah menjadi sumber air yang datang ke rumah-rumah ya Allah. Daripada sungai ini ya Allah, rezeki yang Engkau berikan pada kami berupa udang, berupa ikan-ikan dan segala hidupannya untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa menjaga
makhluk-makhluk-Mu ya Allah, menjadi khalifah, menjaga muka bumi-Mu ya Allah, menjaga kebersihannya dan menjaga segala-galanya ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik dan kehidupan kami di akhirat juga baik di syurga-Mu ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab kubur, azab api neraka dan azab pada mahsyar-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada azab kubur, azab api neraka jahannam, fitnah hidup dan juga fitnah mati, dan juga daripada fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, pelihara zat keturunan kami daripada fitnah segala ujian-ujian akhir zaman ya Allah. Kami sentiasa berada ihdinas siratal mustaqim, di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah syurga-Mu ya Allah buat ibu bapa kami. Kasihanilah ibu bapa kami sebagaimana mereka mengasihani kami. Kurniakanlah syurga-Mu buat pasangan suami kami, buat isteri kami, buat anak-anak kami ya Allah, buat adik-beradik kami, sahabat-sahabat jiran-jiran kami ya Allah. Kurniakanlah semuanya di syurga-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Allah, berkatilah Banggul, kampung Banggul Cepedak ini. Berkatilah segala penduduknya supaya berkasih sayang ya Allah. Berkatilah usaha yang dilakukan untuk dataran Banggul Cepedak ini ya Allah, menjadi sebuah dataran yang diberkati-Mu ya Allah, dataran yang akan menghidupkan ekonomi umat Islam. Berkatilah houseboat ya Allah, agar perniagaannya ya Allah maju ya Allah, agar rezeki yang diberikan dialirkan untuk kerja-kerja amal ya Allah, untuk agama-Mu ya Allah. Berkatilah rezeki kami semua ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki buat semua yang hadir, sama ada zahir ataupun secara alamaya ya Allah. Menimpah ruah barakah ya Allah, seperti air Zam-Zam yang tidak pernah putus ya Allah. Ya Allah, berilah kebahagiaan rumah tangga kami ya Allah. Jauhlah daripada segala gangguan ya Allah, gangguan manusia yang berdengki ataupun gangguan jin syaitan dan iblis merosakkan rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah setiap rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang kekal sampai ke syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya-Allah, minta maaf lama jadi sejam, kat sejam lebih juga, sejam setengah kot. Kena dengar juga daripada cik suami dia, dah berlatih dah dari tadi. Kan. Silakan sikit. Banyak pun tak apa perkongsian. Okey. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ustazah Nohayati selaku pengurusi majlis, Ustazah Asma Harun selaku isteri, dan Pak Wahid, sepatutnya Pak Wahid yang bercakap ni. Sebab hamba ni tak boleh kecek. Hari-hari dengan Ustazah kecek. Daripada pagi, pada tengah hari ceramah, hamba dengar juga. Balik rumah petang tu, dia ngepek, dia ceramah ke anak-anak, kita dengar juga. Lepas malam, kita kena ceramah pula. Jadi ni kita pendengar yang baik, bukan penceramah yang baik. Kalau ada salah silap ni, tolong betul lah. Sebab pendengar yang baik. Segan nak bercakap depan mak, mana mak ustazah ni. Kalau mak ustazah dengar lagi segan lah. Jadi insyaAllah sedikit perkongsian. Sebab saya pendengar baik, tapi saya suka menyanyi. Kalau saya nak nyanyi boleh tak? Sikit lagi saya nak menyanyi, tak kira lah tak sedap pun. Saya nak nyanyi juga. Jadi insyaAllah bila mana kita bercakap tentang syukur ni, kita kena muhasabah diri kita sendiri. Dan saya pun muhasabah diri saya sendiri. Bila mana Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu tak mampu menghitungnya. Dalam surah Ibrahim ini Allah jelaskanlah sebelum itu.
Antaranya nikmat Allah berikan apa dia? Menundukkan malam dan siang. Menundukkan lautan untuk kamu mencari rezeki. Menundukkan bulan dan matahari. Semuanya memberi manfaat kepada kita. Terlalu banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita. Namun Allah akhiri dengan ayat tersebut adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Maksudnya terlalu banyak, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya, dan kamu menjadi seorang yang menzalimi diri kamu sendiri. Itu maksudnya. Jadi terlalu banyak nikmat, dengan nikmat itu menjadikan kita banyak mengkufuri nikmat. Bila mana Ustazah ulas tentang ciri-ciri orang bersyukur adalah melalui mulut, hati tadi, dan insya-Allah sebagai penutupnya saya nak kongsi 2 ciri-ciri orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang sentiasa redha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan redha ketika menerima nikmat sahaja, tetapi dia juga menerima ujian dengan redha. Lalu dia menitikkan bibirnya, raditu billahi rabba. Aku redha engkau sebagai Tuhanku, ya Allah. Engkau redha pada Tuhan, maksudnya redha dengan nikmat dia, redha dengan arahan dia, redha dengan larangan dia, dan redha dengan ujian dia. Kena terima semualah apa yang Allah bagi. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, boleh jadi, maksudnya dalam surah ayat 216, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya ada kebaikan beriringan dengan setiap ujian yang datang kepada kita. Dapat isteri yang suka ceramah, ada kebaikan banyak sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita tak suka ceramah. Jadi kita dapat banyak ilmu daripada ceramah-ceramah. Semua suka ceramah kan? Lelaki suka ceramah, isteri tak? Oh, suka kan? Jadi orang suka ni sebab apa? Sebab satu kelebihan yang kita boleh anggap adalah bila mana si isteri banyak fikir, dan si suami ni normalnya otak dia kosong, tak berfikir. Jadi kita kena beri kelebihan itu kepada isteri dan meraihkan apa yang difikir, dan kita kena raihkan orang yang banyak berfikir dan bertindak. Jangan kita kadang-kadang bila dapat kelulusan saja kita buat terkejut. Bila apa ni? Buat apa ni sebenarnya? Sebab yang banyak fikir dan banyak bertindak, kadang-kadang kita kena akui adalah golongan wanita. Kita nak bersyukur. Bersyukurlah, kerana insya-Allah Allah akan tambah kesolehan isteri kita. Amin. Allah akan tambah kekuatan ceramah dia. Allah akan tambah keikhlasan dia berceramah dan sebagainya. Bukan tambah isteri, tambah kesolehan isteri, insya-Allah. Oh, masya-Allah. Lain maksud. Jadi insya-Allah banyak yang kita tak sedar, tetapi Allah beri dalam keadaan yang kita suruh berfikir. Kalau kita fikir, insya-Allah akan jumpa sesuatu kebaikan dalam setiap keburukan pada pandangan kita, ataupun dalam ujian tu banyak sebenarnya keburukan. Baru kita sedar, oh kalau Allah tak uji macam ni, mungkin aku masih terleka. Terleka tak sampai Ramadan pun tak sabar lagi ni. Dalam tak sampai 20 hari nak Ramadan, tak sabar lagi. Dan yang keduanya adalah bila mana kita menjadi seorang yang bersyukur, kita kena banyak memberi. Kena banyak memberi. Kita banyak memberi ke menyimpan sekarang ni? Menyimpan kan? Menyimpan masa tua. Sekurang-kurangnya kena ada sekian-sekian jumlah. Sebab apa? Masa tua dah pencen, kemudian bila pencen tak ada kerja, bila tak ada kerja kena ada duit yang banyak untuk sara keluarga. Sampailah kita kalian Ahad, kita kumpul sebanyak mungkin. Sedangkan Allah kata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik, dan sambungannya adalah Allah akan gandakan ganjaran pahala tu dengan ganjaran yang ajrun karim, yang sangat-sangat mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak syurga tak? Semua orang nak. Bila baca Yasin tiap malam Jumaat akan bertemu ayat 55 hingga 58. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hinggalah salamun qaulan min rabbir rahim. Tu nikmat-nikmat syurga. Sibuk menikmati keserenangan, sibuk menerima apa jua yang kita ingin, ma yad'un, apa yang kita inginkan, buah-buahan dan sebagainya. Salamun qaulan min rabbir rahim, menerima salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Tu nikmat besar, tapi mesti ada mahar dia, kena ada pengorbanannya.
Salah satunya adalah supaya kita redha, kita kena banyak memberi kepada orang yang memerlukan, dan kita banyak berkongsi rezeki dengan sesiapa yang kita rasa mereka layak menerima rezeki tersebut. InsyaAllah Allah akan gandakan, insyaAllah. Dan banyak lagi janji Allah dalam surah Al-Hadid, contohnya ayat yang ke-18. Kemudian ayat surah Baqarah 245. Maksudnya adalah barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam surah Al-Hadid 18, maksud ayat Al-Quran tersebut, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat ganjaran mulia. InsyaAllah bulan Ramadan bulan bersedekah, bulan Ramadan bulan baca Al-Quran. InsyaAllah kita berazam sekarang pun kita bersedekah, tapi kita nak gandakan banyak lagi duit kita di bulan Ramadan. InsyaAllah kena ada niat dan azam tu. Doa hari-hari, ya Allah sampaikanlah kami semua di bulan Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami semua di bulan Ramadan. Sampaikanlah kami semua di bulan Ramadan. InsyaAllah Allah panjang umur kita, sebab kita tahu semalam pun ada jiran-jiran kita meninggal dunia. Betul? Belum tentu, belum jamin kita sampai ke sana. Macam semalam forum kami bersama Ustaz Kamarul Zaman, dia tanya. Nak tanya juga malam ini. Ada siapa di sini jamin dia boleh sampai ke Ramadan? Kita nak tengok siapa boleh angkat tangan. Salah boleh? Salah tak boleh. Salah tak jamin bahawa Ustazah sendiri akan sampai ke bulan Ramadan. Siapa di sini boleh jamin? Tak ada seorang pun boleh jamin. Jadi kita kena banyak berdoa, moga-moga Allah sampaikan kita bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi sebagai penutupnya, kesimpulannya insya-Allah, kalau orang yang banyak bersyukur, untuk diri saya sendiri juga, insya-Allah kena banyak memberi dan menggembirakan orang lain. Begini menggembirakan ramai orang, insya-Allah. Kita tengok orang tersenyum dengan pemberian kita lebih tersenyum sebenarnya. Lebih gembira, lebih bahagia melihat orang tersenyum, sebab kita berkongsi rezeki dengan mereka. Dan bila kita melihat mereka senyuman mereka, ya Allah, gembiranya kita memberi senyuman kepada mereka, insya-Allah. Dan yang keduanya adalah kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raditu billahi rabba, kita amalkan setiap 3 kali pagi dan juga 3 kali petang, insya-Allah. Itulah jalan, salah satu jalan ke syurga. Redha kepada Allah, redha Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan redha Islam itu agama kita, insya-Allah. 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah. Itu ayat yang menguatkan kehidupan kita, menguatkan hati kita dalam menjalani kehidupan kita. Redha suami kita macam ni, redha isteri kita macam ni, insya-Allah. Allah akan tambah dan Allah akan beri kekuatan, insya-Allah. Dan sebagai menutupnya, sebagai yang dijanjikan, saya akan menyanyi. Tak kira lah, nak nyanyi juga. Okey, insya-Allah. Ajak sama-sama. Ajak sama-sama. Tapi nada tinggi ni, pecah suara. InsyaAllah. Dia panjang, saya ambil chorus saja, insya-Allah. 1, 2, 3. Ustaz nak nyanyi juga. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda segunung kurniaannya. Setitis derita melanda segunung kurniaannya. Pak Wahid nak nyanyi juga? Terima kasih. Itu saja Allah. Sekali lagi. Walaupun bunyi macam pelik je, tapi boleh lah. Sekali lagi dah. Salah jealous. Tadi mungkin depa, kali ni mungkin ada boleh hampir nak dekat sikit. Okey, Kita lagi sekali lagi. Salah pula. Try. Dah. Saya lagi tengok. Kalau daripada awan sedap tapi sampai malam. Boleh lah, ambil Okey, lah. tak apa. Daripada Tak boleh nanti jealous orang lain. Nanti dapat album susah sibuk. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda segunung kurniaannya. Setitis derita melanda
segunung kurniaannya. Okey, tak apalah. Itu terbaik. Itulah saya rasa kamu raihan dia normal tu. Hijaz. Hijaz, okey Hijaz, lagu Hijaz. Tapi subhanallah berilah tepukan sikit kepada Aziz kita. Allah. Sebenarnya zikir yang Encik Suami kongsi tadi itu berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang membaca 3 kali pagi dan 3 kali petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka berhak baginya mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Kita ulang boleh tak? Sama-sama 3 kali. Okey. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Okey, tegak, semangat sikit semua, tarik nafas. Ni penutup betul-betul, bukan nak sambung ceramah mula ni. Cuma nak kemah pasal zikir tadi tu. Okey. Anak-anak kuat dah, semangat dah. Subhanallah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sekali lagi yang terakhir, semangat Apa yang kita dapat bila kita baca waktu pagi dengan waktu petang. Kalau lupa baca waktu petang, boleh je baca lepas maghrib, lepas isyak, waktu sekarang pun tak apa. Kalau pagi tu lupa baca waktu duha, teringat waktu zuhur baru ingat pun tak apa. Tapi baca 3 kali pagi dan 3 kali petang, Nabi kata dia akan dapat redha Allah di mahsyar kelak. Dan siapa dapat redha Allah, maksudnya dapatlah syurga Allah. Dan benda yang paling susah dalam hidup kita nak dapat redha Allah. Jadi dengan 3 ni, maksud dia nanti kita akan sama-sama baca. Kali terakhir kita akan sebut dengan semangat ya, sama-sama zikir dengan semangat. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Nabiyyan wa rasula. Nabiyyan wa rasula. Saya redha. Saya redha. Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Saya redha. Saya redha. Islam agamaku. Islam agamaku. Islam cara hidupku. Islam cara hidupku. Saya redha. Saya redha. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabiku. Nabiku. Dan Rasulku. Dan Rasulku. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sebut macam tu, kita redha pada Allah sebagai Tuhan. Kita redha Allah untuk mentadbir dan menetapkan segala hidup kita. Setiap hari kita boleh sebut ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Hati kita akan jadi lapang. Kita mudah sangat nak menerima segala ketetapan Allah. Dan akhirnya Allah berikan kehidupan kita ini dipermudahkan segala urusan. Mudah belaka. Urusan anak, urusan kerja, urusan cari rezeki, insya-Allah jadi mudah. Okey, macam saya pula jadi pengurusi majlis. Pak Wahid, ucapan sikitlah patah 2. Ucapan terima kasih ke ataupun baca doa tidur ke terpulang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya minta syukur kepada anda kerana kehadiran Ustazah ke majlis kita lepas ini memberikan sedikit kelapangan ataupun kesedaran dan keceriaan kita lah. Saya tak. Walaupun kata orang tu kita tak berapa bersungguh mana untuk menyiapkan, tapi alhamdulillah dengan keikhlasan yang kita buat tu, sambutan dan sokongan daripada para hadirin pada malam ini, alhamdulillah, syukur. Itu tandanya Tuhan memuji atas kerja-kerja buat kita, insyaAllah. Jadi saya tak mau cakap banyak lah, sekadar selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rombongan pada Ustazah dan juga keluarga dan para hadirin sekalian, muslimin muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebenarnya ucapan Pak Wahid walaupun simple mendalam. Yang hujung tu Pak Wahid kata,
Syukur sangat sebab soalannya Allah menerima kerja buat kita. Maksudnya Allah izinkan. Tahu tak apa yang paling saya deba main? Bila tahun ni kan buat tempat terbuka, deba benda. Deba takut hujan. Sebab beberapa hari yang lepas kan hujan sama. Saya kan mak saya pun sebut benda yang sama. Bimbangnya kot hujan. Kita tidur dalam rebut tu pakai life jacket dia rasa. Gitu. Tapi malam ni dengan cuaca yang tenang, Masya Allah. Maksudnya Pak Wahid ni pun Allah Akbar, orang alim, orang saleh. Dia kata mudah-mudahan mungkin ini tanda Allah terimalah keikhlasan penduduk kampung. Wallahualam. Dari saya terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah silap kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sudi singgah dah. Kita ada jualan situ, tolong perabi dah sebab ni pemerintah akhir. Ada macam-macam barang kita bawa, kita jual untuk cari rezeki. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak lagi ke? Kena balik ya? Tak apa, cukup lah. Boleh bahagia dah.